Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-kitabul ashir, Musnadul Imam Ahmad. Kitab yang ke-10 ialah Musnad Imam Ahmad. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu fi awali musnadih. Kitab yang ke-10 ialah Musnad Imam Ahmad. Wa Musnadu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu min riwayati waladihi Abdullah anhu. Kitab Musnad Imam Ahmad ini ialah merupakan Musnad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan riwayat anaknya yang bernama Abdullah bin Abi Bakr. Wa bi sanadi ilaihi qala haddatsani Abi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Hilal bin Asad fi kitabih qala haddatsana Abdullah bin Numair qala akhbarana Ismail yani ibn Abi Khalid an Qais qala qama Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fahamidallaha ta'ala wa athna alayhi thumma qala ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Suratul Maidah ayat 105. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu awshaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Wa rawahu aidan bi ba'di mughayaratin matnan wa sanadan qala haddatsani abi qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Ismail qala sami'tu Qais bin Abi Hazim yuhaddithu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu khataba faqala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tada'unaha ala ghairi ma wada'aha Allah wa tada'unaha ala ghairi ma wada'aha Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw al-munkara bainahum falam yunkiruhu yushiku an ya'ummuhumullahu bi'iqabih. Hadis yang pertama dalam kitab Musnad Imam Ahmad ni ialah hadis daripada Qais. Qala qama Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masa berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi. Ketika dia berdiri, iaitu berdiri menyampaikan khutbah, dia telah mengucapkan syukur kepada Allah, dia telah memuji Allah dan telah mengungkapkan
puji-pujian kepada Allah. Kemudian dia berkata, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu selalu membaca ayat ini, iaitu ayat ya ayuhan nas, ya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah diri kamu, hendaklah kamu semua jaga diri kamu. Alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak memudaratkan kamu, tidak boleh memudaratkan kamu oleh orang yang sesat. Idza tadaitum, apabila kamu telah pun mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebut, kami sesungguhnya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, bahwasanya manusia, idza ra'au al-munkara, apabila melihatlah ia akan kemungkaran, falam yughayyiruhu, manusia apabila melihat mereka itu akan kebenaran tetapi mereka tidak mengubahnya, aw syaka ayyummahumullahu biiqabih, dimimbangi, ditakuti bahawa mereka itu akan, bahawa mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan mereka itu dengan siksaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni hadis yang pertama yang duduk dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kita mengaji ni sebuah kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 40 hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 40 kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang pertama dalam kitab-kitab tersebut. Dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad ini yang merupakan hadis yang pertama, iaitu hadis yang didatangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat dia bangun menyampaikan khutbah, selepas dia memuja Allah, maka yang dia sebut ialah, wahai manusia, kamu selalu baca ayat ini, iaitu ayat dalam suratul Maidah ayat 105. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alaikum anfusakum, hendaklah kamu semua jaga diri kamu sendiri. Tidak mungkin dapat memberi kamu mudarat oleh orang-orang yang sesat, idza tadaitum, apabila kamu telah mendapat hidayah. Faham daripada ayat ini, bila Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu, tidak dapat memberi kemudaratan kepada kamu oleh orang yang sesat. Idza tadaitum, apabila kamu telah mendapat hidayah. Baik. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa hidayah yang pertama sekali ialah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebab hidayahlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dapat menjaga dan memelihara kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna yang pertama sekali, hidayah kurniaan Allah. Seperti yang Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tidak akan dapat memberi hidayah pada siapa yang kamu kasih.
Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Dapat kita faham daripada ayat ni bahawa hidayah ni ialah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia nak. Siapa pun tak boleh bagi hidayah pada seseorang. Hidayah hanyalah kurniaan Allah kepada hamba-hamba dia. Maknanya, bila Allah kata di hujung ayat itu, "Idzah tadaitum", tidak mampu memberi kemudaratan pada kamu oleh orang-orang yang sesat apabila kamu dah mendapat petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ini dimulakan dengan, wahai orang beriman, jagalah kamu akan diri kamu. Jaga diri kamu. Maknanya, hidayah yang Allah bagi pada kita, kita kena pelihara hidayah tu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita petunjuk, maka tugas kita ialah memelihara petunjuk yang telah Allah bagi pada kita. Jaga bagi elok hidayah yang Tuhan bagi pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hidayah ni kita jaga, asal-asal kita ni ialah orang yang di luar hidayah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kita. Bila Allah bagi hidayah pada kita, dia bagi petunjuk pada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sesiapa ataupun siapa saja yang belum mendapat petunjuk dan hidayah, dia tidak akan mampu untuk memesongkan kita daripada hidayah. Kalau Allah dah bagi hidayah pada kita, maka orang yang masih belum dapat hidayah ataupun orang yang duduk dalam kesesatan tidak akan mampu dapat memberi kemudaratan ataupun memesongkan kita daripada kebenaran ataupun hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, bila mana dah dapat hidayah, yang pertama kena jaga, kena pelihara hidayah. Bagaimana cara kita nak menjaga hidayah? Yang pertama sekali, berdoalah minta Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kebimbangan kita. Sebab itu bila mana kita semayang, di antara yang kita tak mampu untuk meninggalkan ialah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ayat Quran. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami selepas engkau telah memberi hidayah pada kami. Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan jangan pesongkan, jangan sesatkan hati kami selepas engkau telah memberi hidayah pada kami. Jadi maknanya doa tu jangan tinggal. Bila mana Allah dah bagi hidayah, minta Allah pelihara hidayah tu. Kita sendiri tak mampu untuk menjaga hidayah yang diberi oleh Allah. Melainkan yang mampu menjaga hidayah kita, yang dapat memelihara hidayah kita ialah Allah. Maka sebab itu bila mana kita sembahyang, di antara sembahyang sunat yang dituntut kita sembahyang adalah sunat awabin, iaitu sembahyang 2 rakaat ataupun 6 rakaat di antara maghrib dan isyak. Dalam permintaan kita dalam sembahyang sunat awabin tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang kita baca ketika mana kita sembahyang solat awabin tu, apa kita minta? Apa doa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sembahyang, tak main, dia kena sembahyang, mau main. Apa doa saya terus? Sawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat awabin ni
Awabi ni makna sunat orang-orang yang bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi level taubat tu bukan taubat daripada dosa biasa-biasa, kecil ataupun besar tu. Tapi taubat di situ taubat yang sesuai dengan orang di level tu. Dia panggil awabin. Orang-orang yang awabin. Kalau biasa kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kita minta belakang jangan gelak, tengok ustaz. Ala sayyidina Muhammad. Kamu boleh tengok kitab, tengok ustaz ya. Hal lain tak boleh. Tak boleh respon kanan, tak boleh respon kiri. Depan dia tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi awabin ni, kalau orang biasa dia panggil at-taibul ataupun at-taibin. Ni bertaubat dari dosa kecil ataupun bertaubat daripada dosa besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau bertaubat bukan bukan bertaubat dari dosa kecil dan besar. Tapi taubat ataupun kesalahan yang dirasa itu ialah bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terkurang ingat kepada Allah, sudah dirasakan itu dosa. Itulah level, itulah dosa, itulah kesalahan yang orang-orang awabin bertaubat. Maknanya kita ni duduk di parah tinggi, di parah atas. Taib. Dalam doa surah awabin ni, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Tu doa surah awabin. Allahumma inni ikut astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Hidayah kena ambil perhatian. Semua Ustaz bagi doa tu kena buat video, bagi orang ikut buat. Jangan tidur malam, buat bagi habis pun tidur. Banyak hari-hari bagi doa. Allahumma salli ala sayyidina. Bagi doa tu tanya, heja bagi betul, lepas tu buat video. Hak Ustaz bagi tu, lepas tu tulis doa tu di bawah. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Terjemah dia, wahai Tuhanku, astaudi'uka di mana aku titipkan kepada engkau imani, imanku. Titip di mana aku taruh pada engkau imanku. Titip maknanya kita taruh pada Allah untuk Allah pelihara. Contoh, orang yang duduk di Kedah, duduk naik motor, nak main duduk di KL 3 bulan. Motor dia tinggal kat jiran sebelah, dia kata tolong jaga motor saya Ustaz. Saya tinggal tolong tengok motor saya, dia panggil titip. Tinggal untuk dipelihara. Wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku titipkan kepada engkau imanku. Fi hayati, ketika aku hidup ni. Wa 'inda mamati, ketika aku nak mati esok. Wa ba'da mamati, selepas aku mati esok. Mana kita minta Allah jaga iman kita ni pada ketika kita sedang hidup ni, dan juga kita minta Allah pelihara ketika mana kita nak mati esok. Takut waktu itu tercabut iman. Na'udzubillahi min dzalik. Takut tercabut iman. Takut. Tolong pelihara Tuhan. Takutlah tercabut iman. Lepas tu pelihara juga imanku, wahai Tuhan, ketika aku dah mati esok. Lepas tu kata fahfazhu alayya. Wahai Tuhan, tolong jagakan iman ini ke atas aku. Lepas tu kita kata ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Bahawa engkau wahai Tuhan, engkau maha
berkuasa di atas segala sesuatu. Ni saya suruh, saya bagi doa ni bukan saya suruh bukan mata-mata bagi. Bukan nak suruh baca doa tu, nak suruh sembahyang awabin tu. Kalau tak sembahyang awabin, nak baca doa tu macam mana? Maknanya kena sembahyang, baca doa tu. Saya awabin ni, saya tak sembahyang kalau musafir. Kalau duduk di rumah, sembahyang dan baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab duduk di rumah tu, sekalipun tak musafir, walaupun mengajar, tapi dia ada sembahyang maghrib, ada sembahyang isyak. Kalau kita musafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita nak buat awabin macam mana? Kita buat jamak takdim, kita buat jamak takhir. Jadi kecuali kalau kita tak musafir, bacalah amalan tu. Pasal apa saya baca? Sebab saya takut kita bimbang, takut iman kita, takut Tuhan, takut tak terpelihara. Tidak ada yang mampu pelihara iman kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi, dia pelihara. Dia bagi, dia pelihara. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu satu. Maknanya minta Allah jaga hidayah kita dengan kita minta dia jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, hidayah ni dia terpelihara dengan sebab kita menjaga hak Allah. Berpandukan ayat dan hadis yang kita baca ni. Sayyidina Abu Bakar bila mana dia sebut, wahai manusia, jagalah diri kamu, alaikum anfusakum. Tidak memudaratkan kamu oleh siapa yang sesat. Idza tadaitum, bila kamu dah mendapat petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana kata Sayyidina Abu Bakar, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya kami telah mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa idza ra'au al-munkar, bahwasanya manusia bila mana mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, tetapi mereka tidak mengubah, aw syaka, dibimbangi, an ya'ummuhumullahu bi'iqabi, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan meratai mereka itu dengan iqab ataupun siksaannya. Sebab itu bala ni, siksaan Allah yang kena diturun habis. Ni Tuhan duk bagi on off ni. Hari tu beberapa bulan lepas, 2 kali saya nak main KL, saya kena pi ambil surat polis. Allah Sayyidina Muhammad. Saya pun takut nak main KL, takut orang tak mau salam dengan saya. Saya pun kata tak mau main. Tapi lepas kata ustaz main lah, saya pun main. Alhamdulillah, walaupun saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk di negeri yang terkena kesan Covid, tapi alhamdulillah saya duduk luar kawasan, boleh lagi main mengajar. Kali ni main pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, giliran orang kok sini pula kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shah Alam dengan Kelang ni jiran. Jiran. Sallallahu sayyidina Muhammad. Ni giliran orang Kelang. Kita tahu tak apa nasib kita lepas ni? Tak tahu. Dia on off. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tanah terpadam, timbul di sini. Sini terpadam, timbul di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita haraplah. Kita harap. Bala-bala Tuhan ni, dia tak merata. Dia tak meratai. Sampai jadi padang jarak, padang terkukur. Mana semua kena. Harap-harap Tuhan pelihara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berkat ataupun masih ada para ulama
tu yang Ustaz Sujak duk baca doa tu. Mungkin orang balas biasa ya, dia minta Allah kekalkan kepimpinan ulama, Tuhan jaga ulama. Sebab ulama ni kalau tak ada, habis kita. Bila Allah SWT nak menurunkan bala dari sebuah tempat, ulama tu keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama tu keluar. Tapi orang ni hari tu dia ustaz hari tu, bila orang dah dapat kesan akan berlaku lockdown, ramai juga yang keluar daripada rumah pergi duduk luar. Di luar tu ada anak, ada adik-beradik duduk luar. Pasal lepas tahu lah, lepas kata kalau duduk dalam 2 minggu apa boleh buat. Bila keluar bolehlah buat, boleh gerak bebas. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebenarnya tentu ada sedikit kemerbahayaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia contoh macam mana berlaku di Sabah. Tempat yang berisiko, jangan keluar. Kita yang duduk dalam kawasan berisiko, agama kita suruh patuh, jangan keluar. Contoh macam pernah berlaku wabak ta'un Amwas dulu di Syria yang menyebabkan ribuan orang mati macam hawak, macam ayam kena hawak, mati bergelimpangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu sahabat Sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi yang masih ada ketika itu, mereka redha kalaulah nasib yang menimpa mereka ialah mati juga, sebab duduk dalam kawasan berisiko. Nabi kata mana-mana orang yang duduk dalam kawasan bertahan, duduk dalam kawasan berisiko dan bertahan, kalau dia mati, matinya syahid. Tapi kalau dia keluar pergi, dia bawa mudarat ke orang. Takut dia bawa mudarat ke orang. Jadi kalau dia bawa mudarat ke orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dia menyebabkan kematian orang. Jadi hak tu nak kena jawab dengan Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang dia rasa dia bermasalah, jangan keluar rumah lah. Dia kuarantin diri dia. Jangan keluar rumah. Jangan main mengaji, jangan main kuliah. Duduk di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di rumah tu Tuhan kira dah pahala. Walaupun hati nak pergi mengaji, nak pergi kuliah, tapi oleh kerana kalau dia keluar nanti bermasalah pada orang lain, jadi sepanjang di rumah tu dia dah Tuhan bagi pahala dah. Ini pedoman pada kita duduk dalam situasi kita macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia bila melihat kemungkaran, tapi mereka tak ubah kemungkaran. Ni maksud dia. Bila tengok orang buat maksiat, orang terkinjam-kinjam menari atas pantai, bercampur laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan, tak peduli halal dan haram, tak ubah. Dibimbangi, Allah Subhanahu Wa Taala akan meratai, semua akan kena balak. Sama ada hang orang baik ataupun hang orang tak baik, sama aja. Yang ada berlaku lah sebab tu. Sebab kemungkaran tak ubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemungkaran tak ubah. Sebab tu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyelamatkan kita, Allah bagi ada di sana insan-insan, Allahumma salli ala sayyidina, yang sanggup untuk orang cela mereka, yang sanggup orang ludah mereka untuk menyelamatkan orang. Allahumma salli ala sayyidina. Sebagai contoh lah, kes COVID di Malaysia ni dia mula dengan kluster tabligh kan? Tidak. Tu orang dakwah. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah mesej dah tu. Lepa ni orang tabligh ni, lepa menggerakkan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak di masjid, tidak di surau, tinggal anak bini.
tidur dalam keadaan tak selesa. Kalau di rumah tidur dalam aircon, ni tidur di macam tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ramai juga orang yang telah pun mendapat hidayah dengan sebab mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tunjuk mereka yang kena dulu. Maknanya bala ni nak abangkan bila demai, orang baik pun kena, orang tak baik pun kena. Nak abang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni tuan-tuan, depa ni dah sepasal dah, jalankan dah tugas depa. Tapi di sana ada ribu ataupun jutaan lagi orang yang melihat maksiat, mungkar tapi tidak mengubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkar ni maknanya hak-hak Allah yang dicariki ataupun yang dicabuli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, prihatin perkara yang berkait dengan mungkar. Kita ni sebenarnya kerja nak buat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tahu tapi kita masih belum buat. Contoh, pasar malam. Pasar malam ni, masalah yang paling sibuk orang di pasar malam ni waktu maghrib. Tu yang paling sibuk sekali. Waktu dia panggil waktu kemuncak pun tu. Maghrib pun. Dia mula daripada petang, maghrib tu waktu kemuncak. Waktu tu ya Allah, iblis, setan banyaknya. Banyak sebab bercampur setan manusia dengan setan jin. Hak setan tak nampak, banyak dah. Hak nampak tu monyut. Apa dia tu? Dia panggil syaitanul insi, setan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak waktu tu. Jadi subhanallah, orang beriman ni bila dia ada hidayah, dia tak leduk dalam suasana tu. Kalaupun dia turun pergi pasar malam nak beli barang, dia dah tak tenang lah. Dalam dia berserabut dah. Pasal dia ada hidayah. Dia rasa resah lah sebab waktu tu waktu sembahyang maghrib. Nak turun beli apung balik, nak beli kuatiau kerang apa semua. Nak makan tapi tak seronok lah duduk tu, tak selesa. Tak selesa. Ni sebab ada hidayah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni, sakat kita tak ubah mungkar hal lain. Sepatutnya kalau kita tanya kawan hak jual tu, abang mayang ni. Patutnya abang semayang hari. Terkejut beruk awak dia. Tersentok awak. Barangkali lah. Sebenarnya benda ni kita tak boleh buat kalau tak di backup oleh peraturan ataupun SOP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita tak cukup dengan polis yang jaga keselamatan kejahatan orang. Tapi kita kena ada polis yang menjaga akidah umat Islam dan syariat dan peraturan hidup umat Islam. Hak tu yang tak ada di Malaysia ni. Polis jaga lalu lintas banyak. Polis jaga jenayah memang dah buat dah. Tapi masih belum ada polis jaga syariah. Polis jaga agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pergi ke Aceh. Di sana ada polis syariah. Ada polis syariah. Budak-budak muda yang pakai seluar ketat-ketat. Seluar ketat-ketat tu bukan perempuan, laki-laki. Pakai seluar ketat-ketat tu hukum apa? Pakai seluar ketat ni, soalan Sayyidina Muhammad, termasuk hak naik basikal. Lah ni dia musim, lah ni dia panggil satu fenomena naik basikal. Dia mula PKP hari itulah.
Orang beli basikal harga 1,000 lebih. Salah Sayyidina Muhammad, lepas tu mereka kayuh basikal. Bila beli basikal ni, dia bagi seluar fit. Dia bagi topi pula. Topi kah? Kah kepiah? Topi naik basikal. Salah Sayyidina Muhammad. Kita berfikir apalah logik. Topi tu kita tak tahu. Mungkin terbalik, saya pun tak pernah pegang topi tu. Tu tengok jauh ya, macam mana topi tak pernah tengok lagi. Tak tengok dekat lagi. Adakah topi tu dia sama seperti mana topi keledar, tak tahulah. Topi keledar konon-kononnya pakai topi keledar, alasan dulu ni. Kalau jatuh, kepala tak pecah. Tapi banyak pakai topi keledar mati juga. No, banyak juga pakai topi keledar, high accident motor mati juga. Nak jaga kepala daripada tak bersemok ataupun bersepai otak. Tapi sebab lain pula mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan mati dengan sebab kepala pecah ya. Lain banyak lagi benar-benar di badan kita ni bahkan boleh mati. Sebab boleh mati. Dia naik basikal tu barangkali dia macam naik, saya duk agak lah macam naik motor jugalah. Bila jatuh, sebab ada juga orang yang patah, aksiden, teruk sebab balik geret. Balik basikal. Okey, tak ada masalah hak topi tu. Hak masalahnya, bila pakai seluar pit nampak seketui. Hak tu berdosa. Orang lelaki tengok pun, dia rasa teruk. Tambah perempuan tengok lagi, rasa teruk. Ish. Tu berdosa. Jadi pasal apa? Jadi hak tu pasal apa tak boleh nak? Pasal apa tak boleh? Dia benar, bila tak ada undang-undang yang berkait dengan syariah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi macam tu. Di Aceh, siapa pakai baju, pakai seluar fit, lepas gunting kaki, badan. Seluar jangan pakai lah seluar ni. Macam cikgu sekolah. Macam cikgu disiplin buat di sekolah. Dia gunting seluar fit tu. Pakai. Nak pakai sangat. Tapi dia buat undang-undang dulu. Dia panggil dulu. Bagi amaran dulu. Jumpa budak duk pakai lagi, gunting. Salah Sayyidina Muhammad. Ni polis yang jaga syariah. Termasuk yang jaga semayang. Bila dah masuk waktu semayang, ada polis round. Salah Sayyidina Muhammad. Dia polis syariah ni barangkali, salah Sayyidina Muhammad, dia macam Mekah lah. Mekah ni bila masuk waktu semayang, mana-mana kedai tak tutup, polis boleh saman, boleh sita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya undang-undang ni kita boleh buat, kita boleh derah, kita boleh hatok. Kalau kita nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Aceh, pelancong yang sampai di Aceh, dia masuk hotel, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia nak keluar daripada hotel, nak tinggal kunci. Jadi hotel ni dia ada yang bagi khidmat nasihat kepada Mak Saleh. Dia kata pakai tudung. Kalau nanti ikut jalan, kalau jumpa dengan polis syariah, dia ambil tindakan, jangan salah kami. Hotel tu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan tu orang kafir, orang Eropah, orang putih pi. Soalan sinama. Dia macam orang nak masuk masjid negara, masjid negeri, orang putih main dia kena pakai jubah tu. Dia main masjid, dia pakai seksi tapi dia kena buhuk tu. Sebab untuk menjaga pandangan mata orang dalam masjid yang sedang baca Quran, yang sedang buat ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna peraturan tu boleh buat. Jadi benda peraturan ni boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak buat benar mungkar, kalau kita tak jaga untuk kita nak mengelakkan daripada mungkar, awsyaka ayya'ummuhumullahu bi'iqabih, dibimbangi Allah SWT akan meratai azab balaknya kepada semua, sama ada yang soleh ataupun yang jahat, sama.
Okey. Mungkar ni, ustaz, nak buat macam mana? Tak berani ustaz, tak mampu ustaz. Ada satu masa Ustaz Syamsuri cerita. Waktu tu saya di Mesir lagi. Dengar ceramah dia. Dia nak berkit bendera. Dia nak berkit bendera tu adalah kerja-kerja dia. Bila naik atas sana, Bukit Bendera Pulau Pinang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turun-turun kabel car tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok sepasang budak-budak lelaki-lelaki perempuan duk berasmara dana. Dia pun tengok kepada dua couple ni seperti dia seorang ayah yang tengok anak dia buat benda tak elok. Salah siapa. Jadi kut-kut dengan sebab dia tengok dia orang tua akan meleraikan dua couple tu. Tapi sebaliknya dia tengok-tengok tu hak jantan tu kata, tengok-tengok apa? Nampak tak? Ni mungkar hari ni. Mungkar hari ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita tak boleh nak tegur mungkar yang kita boleh buat lah untuk meleraikan dia, tapi hati jangan redha. Hati redha ni mana kita menyetujui, kita setuju. Hati ni jangan setuju. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita naik bas. Tapi lah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampir-hampir bas tak ada dah orang naik. Pengangkutan awam ni hampir-hampir dah tak orang pakai dah. Dulu ni ada bas masuk kampung, bas Mara, bas masuk kampung, UTC. Akhirnya bas pengangkut khidmat bas ni bankrupt sebab orang dah ada motor, naik motor pergi pekan. Bas orang tak pakai dah. Waktu mula-mula bas masih beroperasi dulu, contoh. Naik bas. Ada dua budak muda, Saudara Sayyidina Muhammad. Tak tahu nak cerita inti sampai tara mana. Orang menikah pun tak inti sampai tara tu. Atas bas ni, perempuan ni dia melantok. Manja sungguh lah maknanya. Atas bu hak laki-laki tu. Ni kita ni nak baru tengok tu. Saudara Sayyidina Muhammad. Bila tengok mungkar tu, hati kita apa? Ish, budak ni. Ish. Tu marah tu. Tu dah tu paling kurang kita mencegah mungkar. Tapi kalau kita kata tak apa, awsyaka ayya ummahumullahu bi'iqabi. Hal ni takut Allah meratai kita dengan azab siksaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ni kita kata kita dulu dalam rumah. Dalam rumah ni, pastikan rumah kita ialah rumah yang rumah yang pertama sekali, rumah kita bersuasana masjid. Pertama sekali. Maknanya dalam rumah sangat perhatian terhadap masalah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dalam rumah tidak ada perkara-perkara yang kita kata itu maksiat. Contoh dalam rumah ada TV. Di masjid pun ada TV. Tapi di masjid tayang macam mana, di rumah pun kena sama tayang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, pakaian. Pakaian anak-anak dalam rumah. Ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita boleh rasa tengok anak perempuan keluar rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau kita ni ayah ni tengok pakaian yang dipakai oleh orang lain,
Waktu kita tengok dia pakai di luar rumah. Tiba-tiba pakaian dipakai oleh anak kita. Faham tak maksud saya? Maknanya nak habaq kata, orang lelaki ni hang susah katalah, hang pakai serban ke, hang tahu mana ke. Dia tengok perempuan pakai lebih kurang, dia main rasa. Kata orang Kelantan, dia main gerah. Dia main gerah. Dia main tu. Tu perempuan tu budak. Dia tua dah. Tiba-tiba anak kita perempuan pergi keluar rumah pakai macam yang sama. Orang lain kan rasa macam kita rasa juga. Tiba-tiba kita tak tegur. Kita orang masjid, kita orang surau, kita JK masjid, kita JK surau, kita orang hadai kuliah. Apa status kita? Status kita ialah dayus. Pasal apa tak tegur? Tak apa. Nak tegur nanti anak tak seronok pula. Nanti anak-anak protes pula, mak ni semua tak boleh, ayah ni semua tak boleh. Kita kata tak apa. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus Nabi kata tidak akan masuk syurga. Kita nak pilih anak. Tegur anak ke ataupun kita nak membiarkan. Ataupun kita sanggup tak masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Bagi perhatian. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Cara pakai. Kalau kita, anak-anak ni kalau kita, orang panggil apa? Dia bahasa macam dia panggil lepas tali. Lagi lepas longkak. Tambah-tambah duduk KL ni lagi susah. Kawan-kawan dia macam, kawan-kawan tu macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena buat peraturan. Macam ni. Jadi maksud saya, kemungkaran tu saya tengok luar dalam rumah kita. Kita dah bangun sembahyang lah. Dia tak sembahyang lagi. Tu kemungkaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang kita bimbang. Takut nanti rumah kita hilang barakah. Nanti rumah kita hilang rahmat Allah. Nanti Allah tak pandang rumah kita. Jadi bila Allah tak pandang, berarti rumah kita akan hilang rahmat. Kalau rumah kita masih Tuhan nak merahmati, Allah bagi selalu rumah kita dikunjungi oleh malaikat-malaikat rahmat. Bila kita langkah masuk rumah orang yang dalam rumah tu dikunjungi selalu oleh malaikat rahmat, kita kata, ya Allah, rumah ni tenang. Rumah kadang-kadang bukan mesti penuh aksesori. Rumah biasa aja. Tapi masuk, ya Allah, seronoklah rumah ni. Tapi kadang-kadang rumah tu, hebat, villa canggih nama rumah tu. Masuk-masuk tu dia kushin sampai 2-3 set. Rumah lu sofa tani ada, rumah penuh dengan sofa . Tembikar tu Allah Akbar, sana macam-macam aksesori. Masuk rumah tu, tuan rumah pun rasa risau kalau kita bawa anak kecil. Sebab kita balik, balik sungguh budak-budak. Tapi bukan mesti rumah yang canggih, barang-barang mahal, aksesori, rumah tu masuk tenang. Tak semesti. Tak semesti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita nak rumah kita ni, kita masuk tenang, orang masuk tenang. Lepas tu di antara sebab akhir zaman ni, anak-anak keluar rumah, sebab rumah tu tak jadi syurga dia. Anak-anak suka lagi duduk di tempat-tempat lepak, duduk dengan kawan-kawan daripada dalam rumah. Tapi kalau anak-anak suka duduk rumah, tu rahmat besar kepada mak ayah. Allah selamat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka samalah bila mana kita duduk dalam taman kita duduk dalam kampung kita, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang nak jaga kampung ni lah orang kampung. Orang kampung tu lah jadi polis syariah. Macam negara, bila mana contoh negara Islam ni, sebuah negara, yang nak jaga negara bukan tentera semata-mata, tapi yang nak jaga negara ialah rakyat dalam negara tu. Sebab tu dia ada hukum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum dia,
Bila mana musuh dah berada di perbatasan, nak masuk mai sempadan, lagi 2 marhalah, wajib dah turun rumah kita, laki-laki perempuan, turun daripada rumah Salat Sayyidina Muhammad, mempertahankan negara. Wajib. Mana? Yang maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentera negara Islam ialah rakyat negara Islam. Maka begitulah, kampung kita ialah kita jaga. Macam kita kata, kita jaga kita. Soalan Sayyidina Muhammad, dalam kampung kita, kita pakat jaga kita semua. Dulu-dulu, soalan Sayyidina Muhammad, orang boleh tegur anak orang. Kalau buah-buah sikit, anak siapa ni? Anak Timah. Timah mana? Timah tu, Timah Chin tu. Oh, Timah Chin. Timah rumah tantu ke? Ya. Adik, jangan buat macam ni, tak sesuai. Boleh tegur. Jadi maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita jaga negara kita, kita jaga kampung kita, kita jaga taman kita daripada kemurkaan Allah. Tengok bahaya sikit, ni bahaya ni, kalau tak tegur ni, bahaya ni, nanti turun bala boleh ni. Jaga, jangan bagi masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang masjid jangan duk kira depa je pergi masjid. Orang masjid kena perhatian sama. Siapa tak pergi masjid? Siapa yang tak pernah pergi masjid? Jangan duk tunggu orang tabligh yang mai pergi ajak pergi masjid. Kita je pergi masjid kena ada senarai. Hak ni kampung kita, hak ni hak duk biasa mai Jumaat, hak mana yang tak pernah mai Jumaat, hak ni. Apa nak buat? Baik, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap orang tu akan ditanya mengenai apa yang dipimpinnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala inna an-nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah ta'ala wa bihamdika wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.